Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya demam. Tu pakai baju tebal. Elok mikrofon buka. Clear. Terputus-putus suara. Firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Maksudnya, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Yakni Allah nak ceritakan bahawasanya tak sama antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Islam satu-satunya agama yang apabila hadir kepada masyarakat manusia, dia menekankan soal semua perkara berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan kepada perasaan. Kerana emosi manusia tak menentu. Emosi saya, emosi tuan-tuan tak sama. Tetapi ilmu adalah sesuatu yang fakta. Sebab itu Quran apabila turun yang awal, Quran menyatakan iqra, kamu kena baca. Kerana benda yang ditulis biasanya lebih ilmiah daripada benda yang orang cakap. Kerana benda yang ditulis, orang akan dapat semak 2-3 kali. Cakap mungkin terlepas, tapi tulisan orang semak, orang tengok salah, orang betulkan. Allah Azza wa Jalla sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Allah angkat orang yang beriman, demikian Allah angkat orang yang berilmu. Dan Nabi SAW sebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia dalam agama. Yakni dia mudah nak faham benda agama. Jika kita dapati kita susah nak faham benda agama, Tuhan tak mau kebaikan dengan kita. Kita kena minta kat dia. Bila mari bab agama, kita jam, tak boleh nak faham. Artinya Allah tak mau kebaikan dengan kita. Mungkin ada masalah kita kena betulkan niat, dan kita kena minta daripada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala bagi kita mudah masuk. Bab lain kita mudah faham, bab agama lambat faham. Padahal agama senang. Agama sesuatu yang manusia hidup dengannya. Agama bukan sesuatu khayal yang susah manusia nak faham. Kalau ada orang ngajar agama sampai orang susah nak faham, artinya itu bukan agama Tuhan. Agama Tuhan mudah faham. Kerana agama Tuhan semua orang kena.
Manusia yang tak berpendidikan tinggi pun kena beriman, yang berpendidikan tinggi pun kena beriman. Profesor di universiti pun kena beriman, badui di padang pasir yang buta huruf pun kena beriman. Maka agama untuk semua. Tak mungkin Allah turunkan satu agama yang manusia tak boleh faham. Kalau orang ajar kita ni agama sampai orang tak boleh faham, itu bukan agama Tuhan. Itu rekaan dia sendiri. Itu rekaan dia sendiri. Abu Darda meriwayatkan bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melalui satu jalan dia cari dengannya ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk ke syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan jalan kita untuk ke syurga. Kita cari orang yang mengaji ramai lebih ikhlas daripada orang yang mengajar. Kerana orang yang mengajar ni mungkin dia dapat upah, mungkin kerana dia glamour, mungkin kerana dia nak bertahan pengaruh dia. Tapi orang yang mengaji tak, dia main mengaji. Orang pun tak kenal dia, dia main mengaji, bawa kitab, kemudian dia balik lillahi ta'ala. Sebab itu penuntut ilmu, mudah-mudahan, walaupun ulama yang ikhlas, makamnya tinggi, penuntut ilmu yang ramai yang Allah Ta'ala jadikan jalan datang ke kuliah, datang mengaji, ini jalan ke syurga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat, kata Nabi, meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Malaikat hamparkan sayapnya. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Setengah orang dia buat main, dia kata malaikat main, kita pijak bang sayap dia pasal masa kita pergi mengaji. Nabi kata malaikat menghampar, letakkan sayapnya, redha dengan penuntut ilmu. Wa inna alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitan fil ma'. Sesungguhnya orang alim beristighfar untuknya semua perkara, sehingga kan ikan di air juga istighfar untuk alim. Lepas tu bila kita ada anak, tak apa anak kita nak jadi macam-macam, tapi kalau boleh dia jadi orang alim, kita usaha dia bagi jadi orang alim. Kerana orang alim semua beristighfar untuk dia, kerana ilmu dia punca kepada ilmu. Wa fadlu alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan orang alim di atas orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tak alim. Ada ahli ibadah dia alim, tak apa. Dia kuat ibadat, semayang rajin, pergi masjid rajin, tapi mengaji korang, dia mengaji dia tak mau. Dia kata aku cukup pergi masjid sudah. Pergi masjid, balik masjid. Pergi masjid, kita tengok tambai masjid bagus, kita ajak dia pergi mengaji lah, baca sikit Quran, kenal sikit sunnah. Oh dia tak mau, dia tak minat. Dia kata aku boleh semayang cukup. Nabi kata kelebihan orang alim di atas abid bagaikan kelebihan bulan dibandingkan planet-planet yang lain. Maksudnya cahaya bulan dibandingkan cahaya planet-planet yang lain. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa inna ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Dan kita sebut bila mewarisi para nabi, bermaksud dia waris ilmu nabi. Kalau dia buat mari ilmu dia sendiri, itu bukan waris Nabi. Kerana Nabi kata, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama, wa innama warathal ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para Nabi, dia tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Sesiapa yang telah mengambil ilmu daripada Nabi, para Nabi sesungguhnya dia telah mengambil hak yang secukupnya. Ilmu daripada para nabi, hadis sebab tu tak hadis daripada nabi.
Tak boleh buat hadis palsu. Siapa cakap dalam TV kata siapa yang tak berzikir bersama dengan imam daripada sembahyang itu syaitan. Itu maksud hadis Nabi. Dia boleh kata itu maksud hadis Nabi. Hadis Nabi mai kat mana? Kerana sombong sebab tak berdoa. Kita bukan masalah seorang nak tunggu tak tunggu tu satu hal. Tapi nak bubuh satu benda ke peringkat yang macam tu, kalau sekiranya Nabi kata itu sombong dan itu syaitan, bererti berzikir bersama imam selepas solat adalah suatu kewajipan. Kalau ada hadis macam tu, dia jadi wajib tahapnya. Mustahil lah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia apabila dia bahaskan tentang Nabi SAW dalam ni Al-Imam Syafi'i, Nabi SAW idza sallama min salatihi qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa makatha an-nabi SAW fi makanihi yasiran. Nabi SAW, ni Ummu Salamah riwayat, dia kata apabila Nabi bagi salam, lepas Nabi bagi salam, orang perempuan akan bangun ketika Nabi duduk di tempat Nabi. Dan ketika mereka bangun tu, Nabi duduk seketika lah di tempat Nabi. Ibnu Syihab riwayat ni dia kata fanara mukthahu dzalika wallahu a'lam likai yanfadh an-nisa qabla an yudrikahun man insarafa minal qaum. Ibnu Syihab kata kami berpendapat kenapa Nabi duduk sekejap selepas solat ialah kerana Nabi SAW nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya nanti tak bercampur lelaki dengan perempuan apabila keluar daripada masjid. Ada riwayat yang kata Nabi selepas daripada solat, Nabi takbir, Nabi tahlil dengan suara yang didengari. Ada kata riwayat Nabi bangun terus selepas daripada solat. Berbagai keadaan berlaku. Ada sebahagian riwayat sahabat bangun dulu daripada Nabi. Ada kala Nabi bangun dulu daripada sahabat. Apa kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab dia Kata Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mun an yuzkara Allah ba'da sirafihi min as-salah wa yukhfiyan adh-dhikra illa an yakuna imaman yuhibbu an yuta'allama minhu fayajhar hatta yura annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Maksudnya, pendapat aku, imam dan makmum hendaklah berzikir selepas selesai solat. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir, kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya, yakni dia nak ajak orang ramai, makmum dia, macam mana cara nak zikir selepas solat, maka ketika itu dikuatkan zikir sehingga apabila didapati mereka telah mempelajarinya, maka selepas itu hendaklah dia perlahankan. Ni kata apa Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia wa ahsibuhu annahu jahara qalilan liyata'allama an-nasu minhu wa dhalika li anna 'amat ar-riwayat allati katabnaha ma'a hadha wa ghayriha laysa yadhkuru fiha ba'da at-taslim tahlilun wala takbir wa qad yadhkuru annahu dhakara ba'da as-salati bima wasaftu wa yadhkuru insirafahu bila dhikr wa dhakara Ummu Salamah mukthahu wa lam yadhkuru jahra. Panjang lagi saya terjemah tu. Apa Imam Syafi'i kata? Aku berpendapat baginda menguatkan suara zikir hanya untuk seketika, untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda.
Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis, yang Imam Syafi'i bersama ini atau selainnya tidak menyebut selepas salam terdapatnya tahlil dan takbir. Yang ni kebanyakan riwayat tak sebut. Ada riwayat yang sebut tapi kebanyakan riwayat tak sebut. Kadang-kadang riwayat menyebut baginda selepas solat, baginda berzikir selepas solat seperti yang aku nyatakan. Kadang-kadang disebut baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut bahawa baginda selepas solat, selepas solat, yakni baginda duduk, menyebut baginda duduk selepas solat, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara kuat. Ini Ummu Salamah, isteri Nabi sebut. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak kuat. Jadi macam-macam dia kata. Kadang-kadang Nabi bangun terus, kadang-kadang Nabi duduk berzikir kuat, kadang-kadang Nabi duduk dalam keadaan diam. Jika seseorang berkata seperti apa, jika orang tanya apa pasal Nabi, kenapa Imam Syafi'i kata Nabi itu kadang-kadang zikir kuat lepas tu dia diam balik, seperti apa, adakah contoh benda ni dalam sunnah? Kata Imam Syafi'i, aku kata sebagaimana baginda pernah bersolat di atas mimbar. Dalam riwayat hadis, Nabi pernah bersolat di atas mimbar. Nabi mimbar tu dia ada 3 tangga. Nabi solat di atas mimbar tu. Sebab apa Nabi solat di atas mimbar? Sebab Nabi nak bagi makmum yang belakang nampak pergerakan Nabi. Kalau tidak mereka tak tahu macam mana rokok yang betul, macam mana i'tidal yang betul. Apabila baginda nak sujud, baginda akan undur ke belakang dan sujud. Tapi dalam hayat Nabi, bukan Nabi duk pergi solat atas mimbar sentiasa. Dia solat atas mimbar tu beberapa kali saja untuk orang mempelajari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seorang berkata seperti apa, aku katakan seperti mana baginda pernah bersolat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda tidak solat di atasnya. Akan tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda, dapat mengetahui bagaimana keadaan salat, rukuk dan bangun. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam ini semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di atas tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas wanita pergi. Ini seperti yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu ataupun duduk lebih lama, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku suka untuknya. Tu kata Imam Syafi'i. Mai kok mana yang jadi setan? Cakap dalam TV, orang kampung tak tahu, orang ingat semua cakap dalam TV cerdik. Lepas tu mari siapa bahagian motivasi apa ni, ambil lah benda-benda tu. Orang yang tak doa selepas semayang, bukan dia tak doa, dia doa. Doa selepas solat ni banyak tempat. Antara doa yang Nabi suruh lepas solat ialah selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam. Summa du'uma badalah, kemudian dia doalah apa yang dia mau. Summa yatakhayyaru minal kalami ma syaa, kemudian dia pilihlah apa yang dia mau dia nak sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang kadang dia cakap, kita bukan marah orang untuk imam zikir apa, tapi hak lebih-lebihan tu, berlebih pula kata sampai orang hak tak zikir sama imam jadi syaitan. Ini ghulu, melampau. Tak ada nas, mereka nas sendiri. Kalau orang tanya siapa suruh buat, Imam Syafi'i suruh kita tunggu. Padahal kitab Syafi'i mana orang tak tahu. Takkan dia baca kitab Syafi'i majalah Mangga lah. Al-Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia Al-Um, dia sebut pandangan-pandangan dia, itulah qaul dia.
Syafi'i hak depa sebut ni Syafi'i mana kita tak tahu. Wa anhu ay wa an Abu Hurairah. Cuba tengok hadis. Sebelum tu ada beberapa amalan. Kadang-kadang kita nak suruh orang jadi imam, depa tak mau jadi imam. Bukan kerana kita suruh dia jadi imam zuhur, dia tak mau jadi imam. Bukan kerana dia tak erti sembahyang zuhur, dia tak erti nak doa ramai-ramai. Pasal doa ramai-ramai tu dah jadi macam rukun pula. Sembahyang habis salat, satu orang boleh, Nabi baca wirid, Nabi ajak boleh baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Siapa baca sunat dapat pahala. Kalau dia tak baca pun dia tak berdosa. Mungkin orang lepas bagi salam dia sibuk, dia pergi urusan dia. Mungkin dia bekerja, dia tak sempat nak tunggu. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Apabila kamu selesai sembahyang, maka kamu bertebaranlah di atas muka bumi. Setengah orang tak boleh nak jadi imam, kerana dia rasa dia tak erti nak baca doa ramai-ramai. Sedangkan itu tidak termasuk dalam tuntutan. Wa anhu yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini saya dah sebut bahawasanya oleh kerana Abu Hurairah dia tidak dengar banyak hadis Nabi, sebab dia masuk Islam lewat, dia dengar daripada orang lain. Jadi bila dia sebut wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan hadis-hadis tu Abu Hurairah tak dengar. Dia ambil daripada orang lain yang disebut dalam bab ni, dia panggil marasilus sahabah. Marasil sahabah, satu bab yang panjang dalam ilmu hadis tentang mursal sahabat. Yang saya sebut mursal, jika dilakukan oleh tabi'i tak boleh, tapi jika dilakukan oleh sahabat tak apa. Mursal maksudnya kalau tabi'i dia sebut qala Rasulullah tak boleh, hadis tu kita tak terima. Dia kena mention, dia kena sebut sahabat mana yang dia dengar hadis ni. Kerana dibimbangi, takut dia ambil hadis ni daripada tabi'i yang lain. Tabi'i yang lain tu yang ambil daripada sahabat. Kerana tabi'i yang lain, bukan semua tabi'i itu siqah. Ada tabi'i yang dhaif. Hidup di zaman tabi'i dan mereka dhaif. Oleh kerana itu, maka kalau tabi'i kata tak diterima, kerana mursal dia tak diterima. Kecuali ada seorang tabi'i yang dianggap kemungkinan bila dia mursal pun dianggap diterima. Ada perbahasan panjang di kalangan ulama, itu Sa'id bin Musayyib, kerana dia menantu Abu Hurairah. Kalau dia kata qala Rasulullah, walaupun dia tak sebut an Abi Hurairah, kita macam anggap barangkali daripada Abu Hurairah, pasal pak mentua dia. Yang lain mereka ambil daripada tabi'in, kadang-kadang mereka direct daripada sahabat Nabi, kadang-kadang mereka ambil daripada tabi'in sesama mereka. Maka bila mereka sebut qala Rasulullah, tabi'in ni anak murid Nabi, sahabat kata qala Rasulullah, kita tak terima, sehingga dia kena sebut sahabat mana yang dia ambil. Kerana dibimbangi, dia ambil daripada orang yang sama dengan dia, yakni tabi'i yang lain, bukan direct daripada sahabat Nabi, dan kita tak tahu tabi'i itu dia siqah ataupun dia tak siqah. Namun bila sahabat sebut qala Rasulullah, walaupun kita tahu sebahagian hadis mereka tak dengar, tapi kita terima kerana sahabat ni dia akan ambil di kalangan sahabat juga. Dan semua sahabat di sisi ahli sunnah udul, adil. Maka ada beberapa orang sahabat yang selalu melakukan irsal kerana mereka masuk Islam lewat, seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas dan beberapa orang yang lain.
Mereka ini akan sebut kadang-kadang yang mereka kata qala Rasulullah tu mereka tak dengar sendiri. Mereka ambil daripada sahabat yang lain. Kerana Ibnu Abbas dia masih kecil masa Nabi wafat. Banyak hadis yang dia tak sempat ambil daripada Nabi SAW sendiri. Abu Hurairah dia masuk Islam selepas peperangan Khaybar. Baru 2-3 tahun saja dia bersama dengan Nabi. Maka sebab itu maka dia tak dapat mengambil daripada semua benda daripada Nabi SAW. Jadi dia kutip daripada sahabat yang lain. Tapi bila dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, macam hadis ni, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, artinya yang ni diambil langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul yatrukuna al-madinata ala khairin ma kanat la yakhshaha illa al-awafi yuridu awafi as-siba' wat-tayr wa akhiru man yuhshar ra'iyan min muzayyana yan'iqan bi ghanamiha fayajidaniha wuhushan hatta idza balagha saniyatal wada' kharra ala wujuhihima muttafaqun alaih. Yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat. Nabi kata orang ramai akan meninggalkan Madinah di atas dalam keadaan Madinah itu paling baik keadaannya sepanjang sejarahnya. Maksudnya daripada zaman Madinah awal sampai Madinah pada hari orang ramai akan tinggalkan Madinah. Dalam keadaan Madinah paling baik. Di sudut pembangunannya, di sudut bangunannya, di sudut kemewahannya. Tapi orang ramai satu hari nanti akan tinggalkan Madinah. Ini akan berlaku pada akhir zaman. Madinah di dalam rekodnya, Madinah dulu Yathrib. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dipanggil Al-Madinah. Ataupun kita sebut Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinah Nabi. Sebahagian para ulama mereka tak berapa suka sebut Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah Munawwarah, Madinah yang bercahaya, kerana semua bandar bercahaya. Mungkin kita maksudkan cahaya iman, tapi Madinah ini yang membezakannya. Ini antaranya pendapat Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin. Dia katakan Madinah yang lebih ialah Madinah An-Nabawiyah, kerana Madinah ni Madinah Nabi. Ada apa nama? Darul Hijrah, Tiba, semua ni nama-nama Madinah. Pada zaman Nabi, center Madinah, pusat. Demikian juga zaman Khulafa Ar-Rashidin. Cuma pada zaman Ali, pada penghujung Ali dah pergi ke Kufah. Kemudian pada zaman Muawiyah telah jadikan Syam, Syria sekarang sebagai pusat pentadbiran Islam. Maka ramai juga orang tinggalkan Madinah ketika itu, tapi taklah segetir barangkali yang hadis ni cerita. Madinah mengalami banyak peristiwa kebakaran, dan Masjid Nabi juga pernah terbakar teruk dalam sejarahnya. Masjid Nabi. Kemudian pada zaman Muawiyah, pada zaman Bani Umayyah, ada beberapa peristiwa yang berlaku. Yazid pada zaman pada tahun 63 Hijrah lebih kurang, Abdullah ibn Zubair, anak Zubair ibn al-Awwam, dia telah mengisytiharkan menjadi khalifah, diri dia menjadi khalifah. Penduduk Mekah ambil bai'ah daripada Abdullah bin Zubair. Hampir 8 tahun Abdullah bin Zubair puasa. Orang Madinah pun sokong Abdullah bin Zubair. Jadi tak sama kerajaan Madinah dengan kerajaan di pusat, kerajaan Bani Umayyah di Syam. Sebab tu saya kata, seperti mana kata para ulama, bab siasah ni bab ijtihad. Ada orang cuba masukkan siasah ni dalam akidah, satu kedangkalan pemikiran. Kalau akidah, tentulah Husain bin Ali telah menjadi kafir, kerana dia telah keluar menentang Yazid bin Muawiyah. Abdullah ibn Zubair telah keluar menentang Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair, dia istihad, dia jadi khalifah. Dia dapat bai'ah
Mereka berkuasa, dia berkuasa di Mekah dan orang Madinah sokong. Yazid melalui ketika itu Abdul Malik bin Marwan. Sebelum tu masa zaman Yazid pernah menyerang Madinah. Dan Madinah telah dikepung dan dibunuh penduduknya. Antara peristiwa sedih dalam sepanjang sejarah pemerintahan ialah apa yang Yazid lakukan kepada penduduk Madinah. Bukan Yazid sendiri, tapi tentera yang Bani Umayyah yang kepung kerana Madinah keluar menentang kerajaan Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan melalui Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi perang lawan dengan Abdullah bin Zubair. Mereka bom. Masa dulu dia tak ada meriam lah. Dia pakai minjaniq, dia pakai minjaniq. Dia pakai bedil. Letak batu dia bedil. Kena Kaabah, rebeh sebelah. Sebab apa? Sebab nak buru Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak Az-Zubair bin Awam. Ibu dia Asma binti Abi Bakr. Adik Aisyah radhiyallahu an, anak Abu Bakar. Hajjaj pancung kepala Abdullah bin Zubair, gantung kepala di Kaabah. Kemudian Madinah masa itu dia pro Abdullah bin Zubair. Bila Abdullah bin Zubair jatuh, dia pun tak boleh buat apa. Kemudian pada zaman Abbasiyah, Kaabah Abbasiyah berada di Baghdad, Madinah. Pada zaman Umar sebelum Abbasiyah, pada zaman Bani Umayyah juga. Bani Umayyah ni kerajaan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz makmurkan Madinah. Umar bin Abdul Aziz pernah jadi gubernur Madinah sebelum dia jadi khalifah. Banyak peristiwa yang berlaku dalam Madinah ni pada zaman Hajjaj, pada zaman Abbasiyah. Pusat Islam, pemerintahan Islam di tempat lain. Ada ulama-ulama banyak di Baghdad. Ramai orang keluar daripada Madinah. Kemudian pada zaman Az-Zinki cuba, dikatakan pada zaman Az-Zinki ada orang cuba korek kubur Nabi. Sehingga dikatakan Nuruddin Az-Zinki melihat Nabi memanggil Nuruddin Az-Zinki untuk menyelamatkan. Dikatakan dia orang dikatakan orang korek, orang buat khemah di tepi masjid Nabi, orang nak buat lubang kepada kubur Nabi. Pada zaman Ayyubiyah, Salahuddin dan banyak peristiwa. Kemudian pada zaman Uthmaniyah, kemudian Hashimiyah sampai zaman Saudiyah. Tak tahulah hadis Nabi yang cerita ni zaman apa nak berlaku. Nabi kata akan sampai satu zaman di mana orang ramai akan meninggalkan Madinah. Dalam keadaan Madinah paling baik. Dari segi pembangunannya, dari segi paling baik. Saya ingat zaman sekarang kot. Hebat Madinah kalau kita pergi. Zaman Saudiyah ni paling makmur lah Madinah. La yakhshaha illa al-awafi. Madinah itu tidak dipenuhi melainkan oleh al-awafi. Oleh kerana rawi hadis ni, awafi ni boleh maksud afiah. Boleh maksud afiah ni sejahtera, ataupun boleh maksud juga khaliyah, benda yang kosong. Tapi oleh kerana disebut awafi sibai wa thair, rawi hadis ni bagi tahu makna dah, iaitulah yang tinggal ialah binatang-binatang, buas dan burung-burung. Maksudnya orang ramai tinggalkan Madinah. Madinah hanya dipenuhi oleh binatang buas dan burung. Dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta, dia sebut bahwasanya orang ramai akan tinggalkan Madinah sehingga masjid Nabi yadkhulul kalb hatta yadkhulul kalb wa dhib
fayataghadhi ala ba'di sawari al-masjid atau al-mimbar, sehingga anjing dan serigala masuk dan kencing di tiang-tiang dan di mimbar masjid Nabi. Ini pada akhir zaman. Orang semua tinggalkan Madinah. Dan kita jangan heran akhir zaman, sebab dalam Bukhari ada bab hadamul Kaabah. Kaabah akan dimusnahkan oleh lelaki kulit hitam pada akhir zaman. Wa akhiru man yuhsyaru ra'iyan min muzayyanah, dan yang paling akhir dihimpunkan, yakni bangkit orang semua kiamat, mereka dihimpunkan, yang paling akhir ialah 2 orang pengembala daripada suku Muzayyanah, daripada kabilah Muzayyanah. Ada tak tuan-tuan? Muzainah, nah, okay, daripada kabilah Muzainah. Yuridan al-Madinah, yang mana mereka ini mau pergi kepada Madinah. Muzainah ni adalah kabilah, dan mereka ni nak menuju ke Madinah. Yan'iqan bi ghanamihima, mereka angkat suara, jerit, macam kita berteriak, duk jaga kambing ternakan mereka. Fayajidanahu uhushan, dan mereka dapati di Madinah dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Ada yang last kali Nabi kata ada 2 orang daripada suku Muzainah ni, dia pun pergi ke Madinah, bawa kambing dia. Tiba-tiba dia tengok di Madinah dipenuhi oleh binatang buas. Hatta idza balagha saniyatul wada', sehingga apabila mereka berdua tu sampai di saniyatul wada', iaitulah satu tempat di Madinah ni, saniyah, asal dia panggil saniyah ni tempat orang ucapkan selamat tinggal, yang menjadi had tanah haram Madinah dengan lain. Jadi sampai kat saniyatul wada' di Madinah itu, kharra ala wujuhihima, mereka itu tersembam di atas muka mereka, yakni mereka pun mati. Ini yang Nabi SAW sebut. Dalam sebahagian riwayat disebut bahawasanya 40 tahun Madinah ditinggalkan dalam keadaan begitu, sebelum berlaku apa yang berlaku ni. 40 tahun orang keluar daripada Madinah, tinggalkan Madinah dalam keadaan tak ada siapa ambil peduli, hanya binatang-binatang buas saja. Sebahagian ahli hadis kata yang ni telah berlaku. Sebenarnya ini tak berlaku. Ini berlaku pada hari kiamat, sebelum kiamat, seperti mana kata Imam Nawawi. Sebab hadis ni kata wa akhiru man yuhsyar, dan orang yang paling akhir dihimpunkan, yakni dihimpunkan pada mahsyar, yakni pada hari kiamat kelak. Yakni menunjukkan ini peristiwa paling akhir yang akan berlaku menimpa manusia sebelum daripada kiamat, di mana Madinah akan dikosongkan. Madinah kosong, dan kita akan tengok pula hadis Kaabah akan dimusnahkan, dan masa tu akan berlakulah kiamat. Mudah-mudahan kita tak terserempak dengan keadaan ini. Kita pun tak nak. Wallahu ta'ala. Tuan-tuan, saya tak berlarat. Saya ingat saya nak jawab soalan tuan-tuan. Ada soalan? Ini musim demam. Ada soalan?
Adakah orang yang pergi solat berjemaah tanpa mengutamakan aspek kebersihan, mulut berbau, badan berbau, boleh dikira sebagai mengganggu keselesaan makmum yang lain? Ya. Orang yang badan dia berbau, mulut dia berbau, dia tidak patut hadir solat berjemaah. Kerana Nabi SAW sebut, man akala min hadhihi asy-syajarati al-khabithah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok yang busuk ni, iaitu pokok bawang putih, dia jangan menghampiri masjid kami. Jadi orang yang rasa masa tu dia bau, ataupun orang yang rasa dia dah baru makan durian, dia tak usah pergi masjid lah, kerana dia akan ganggu orang lain. Maka disunatkan untuk apabila kita pergi masjid, kita ada minyak wangi, kita pakai harum-haruman. Orang ni kadang-kadang belanja duit macam-macam, beli itu ini, dia tak belanja duit untuk beli. Nabi suka ni atar ni, Nabi suka bau-bauan yang wangi ni. Sebab tu orang yang suka bau-bauan ni bagus. Ulama khilaf tentang yang ada alkohol boleh pakai, boleh pakai. Kalau tanya saya, boleh lah, kerana ia bukan najis. Tapi apa yang saya nak sebut ialah setengah orang duk kalut alkohol tak alkohol tu, badan dia berbusuk. Maka sunat untuk dia apabila pergi masjid, pergi beli minyak wangi, sentiasa ada dalam poket kat rumah, bila nak keluar wangikan diri dah. Dan disunatkan kita apabila hadir dalam apa-apa ijtima'at, apa-apa perhimpunan yang mana membabitkan orang ramai, kita pakai wangi-wangian. Sebab itu disunatkan untuk kita mandi Jumaat. Sebahagian fuqaha menyatakan wajib mandi Jumaat. Tapi dalam konteks Malaysia ni mungkin boleh jadi sunat lah, kerana kita mandi tiap hari. Melainkan jenis kaki tak mandi, dia wajib mandi. Kita duduk tepi dia, bau. Setengah orang dia tumpang masuk kereta kita, satu kereta bau, melekit bau dia sampai ke rengkung. Dia kena faham diri dia. Kemudian sebab tu dia kena cuci diri dia supaya dia tak bau. Dan Islam adalah agama bersosial, agama ijtima'i, agama bermasyarakat. So dia suruh kita bermasyarakat. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu datang jumpa dengan saudara-saudara kamu. Fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu perelokkan pakaian kamu dan kenderaan kamu, dalam hadis Abu Daud. Maka kita perelokkan pakaian dan kenderaan hatta takuna ka'annakum syamatan bainan nas, sehingga kamu nampak tertonjol di kalangan orang ramai. Nabi suruh. Maka kita pun disuruh bila nak pergi masjid, nak pergi majlis, hatta kita nak pergi pejabat, kita tahu kita pakai kan. Kita tak wajib beli baju baru, bukan semua orang ada duit nak beli baju baru. Tapi kita jangan pakai pakaian yang busuk. Saya dah cerita pada kuliah lepas. Ada orang yang dia main masuk pakai busuk, dia duduk tepi kita bau. Sebab tu orang yang merokok ni rasa macam tak apa boleh pergi masjid. Dah lah merokok, lepas tu tajwid terlebih lajak pula. Alhamdulillah. Dulu baca elok lah, pergi masuk kelas tajwid terus jadi penin. Tok guru tajwid tu tekan lebih pada had. Orang pergi belajar tajwid supaya baca elok. Ni setengah orang pergi mengaji tajwid jadi was-was. Alhamdulillah, tak lepas-lepas. Tak ada dulu alham. Sekali dia alham bawa Marlboro, sekali dia alham bawa bensin, kacau. Kita duduk tepi dia tak ada nak sembahyang. Sebab tu disuruh bersugi dan seumpama.
Adakah derma darah dikira sebagai sedekah yang dituntut kerana melibatkan menyelamatkan nyawa seorang? Apakah derma darah mempunyai kaitan dengan amalan berbekam menjadi sunnah Nabi? Tak. Pertama, derma darah termasuk dalam tabarruk. Kita membantu orang. Dan dia mungkin antara pahala yang besar kerana biasanya kita bantu orang, kita tak sakit. Ni derma darah ni sikit dah sakit. Tapi oleh kerana kita nak selamatkan orang, kita derma darah kita. Dan tentu ini termasuk antara pahala yang besar. Adakah termasuk dalam bab bekam? Dia tak bekam, kita buang darah tu. Tapi dia boleh dikiaskan dalam bab bekam di sudut dia tidak membatalkan puasa. Pada qaul sebahagian para ulama. Kerana ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrim. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu berbekam dalam keadaan baginda berpuasa dan baginda berihram. Artinya kalau orang tu berbekam menderma darah ketika dia berpuasa, tak batal lah sembahyang puasa dia, kerana Nabi telah berbekam ketika baginda berpuasa. Di sudut tu boleh dikiaskan. Sebagai apa? Bai'ah. Terangkan lebih jelas apa itu bai'ah. Bai'ah ke bid'ah? Tak. Apakah hukum seorang perempuan yang berkeadaan haid berwudu sebelum tidur? Dia harus untuk dia berwudu sebelum tidur. Bahkan dia boleh berwudu sebelum tidur, cuma apabila dia haid, darah tu keluar, dia batal wudu dia. Cuma kalau dia tanya salah kan, dia tak salah. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW dia berwudu antara dua persetubuhan. Maksudnya orang yang dalam keadaan junub dia boleh berwudu, bukan wudu untuk salat, tapi wudu untuk dia tidur, kan tidur di dalam keadaan berwudu. Maksudnya dalam persetubuhan yang pertama, kemudian dia berwudu untuk persetubuhan yang kedua, kemudian bagi dia tidur, dan kemudian mungkin bangun untuk persetubuhan yang kedua. Maksudnya walaupun wudu itu ulama khilaf, wudu itu wudu apa? Mereka kata wudu itu ialah wudu untuk tidur dalam keadaan berwudu, sekalipun baginda bukanlah untuk salat, bukanlah untuk salat kerana dalam keadaan hadas besar. Jadi artinya kalau orang berhadas besar, boleh tak dia berwudu? Dia boleh. Tapi boleh tak dia bersalat? Dia tidak bersalat. Dia boleh berwudu untuk salat, untuk dia tidur dalam keadaan berwudu. Cuma wanita yang haid, apabila darah haid keluar, darah itu keluar, berarti batal wudu dia. Batal. Melainkan ketika waktu macam darah dia terhenti seketika, maka wudu dia tak terbatal ketika itu. Janganlah seorang kalangan kamu solat memakai satu baju tanpa menambahkan sesuatu di atas baunya. Hadis ni ialah hadis Bukhari, Imam Bukhari. Kerana zaman dulu orang tak banyak, sahabat ada yang tak banyak pakaian. Kadang-kadang mereka solat dengan satu helai kain, menyebabkan tersingkap. Lalu Nabi suruh letakkan satu lagi kain supaya mengelakkan daripada tersingkap. Itu yang menyebabkan Nabi suruh adanya dua helai kain ketika bersalat. Ini mungkin tidak timbul pada zaman kita. Minta Ustaz jelaskan tentang isu Rasulullah berkahwin dengan Khadijah ketika usia Khadijah 40 tahun. Nak jelas apa?
Secara umumnya orang ketahui Khadijah berusia 40 tahun ketika berkahwin dengan Nabi SAW. Cuma sebahagian ahli sejarah mereka cuba buat analisis semula tentang umur Khadijah. Ada yang berpendapat Khadijah ketika kahwin dengan Nabi dalam sekitar umur 27 ataupun 25, ataupun tak jauh umur dia berbeza dengan Nabi. Maka andaian kata Khadijah berumur 40 itu, kata mereka tidak begitu kuat. Dan ini bukan masalah akidah lah. Ini bukan masalah akidah. Ini masalah sejarah. Kerana Khadijah kalau 40 tahun dia kahwin dengan Nabi pun taklah ada masalah. Tidak ada masalah. Cumanya sebahagian ahli sejarah memang kata bahawasanya umur dia jauh lebih muda. Lebih kurang 27 tahun ketika itu berkahwin dengan Nabi SAW. Kalau kita dengar ada orang kata Khadijah umur 27 tahun masa kahwin dengan Nabi, Nabi umur 25, biasa, tak apa, jangan nak buat terkejut buruk pula. Sekarang tak boleh ni rosak. Apa yang rosak? Pandangan ni. Setengah orang benda-benda macam saya sebutlah, sejarah ni ada benda yang fact yang orang tak boleh khilaf. Umpamanya bila Nabi hijrah, fact, Nabi hijrah, Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal, 28 Safar, baginda keluar daripada rumah dia. Kemudian 1 Rabiul Awal baginda memulakan hijrah dia, dan 8 Rabiul Awal baginda sampai. Muharram tak ada khilaf. Tak ada siapa kata Nabi berhijrah bulan Muharram. Habis itu Muharram pasal berkira tahun hijrah, dari segi kiraan tahun. Maksudnya bila nak kira tahun hijrah, dia start daripada bulan malam Muharram. Tapi bila Nabi berhijrah, baginda berhijrah bulan Rabiul Awal. Jadi setengah orang kata bulan Muharram Nabi berhijrah, tak betul lah. Setengah orang dia nak justify, dia kata tak, macam As-Sakhawi kata, dia kata kerana niat itu bermula daripada bulan Muharram, maka hijrah dikira pada bulan Muharram. Itu pendapat lah. Kita dah niat nak pergi haji sejak 20 tahun lepas. Bila orang tanya bila hampir haji, 20 tahun lepas. Kali ni kali pertama. Habis tu ya, nak kira niat tak boleh lah. Niat tidak mula lagi. Tak apa, Sakhawi nak bagi pendapat dia bagi, tak apa. Tapi tak semua pendapat tu boleh ditelan. Nak kira niat lama lah. Orang niat Nabi Mekah sejak sekolah menengah niat dah. Takkan kita dianggap telah pergi sekolah Mekah sejak sekolah menengah lagi. Tapi oleh kerana Sayyidina Umar bin Khattab memilih bulan Muharram sebagai bulan first month untuk kiraan hijrah, bulan yang pertama untuk kiraan hijrah, di atas beberapa andaian, antaranya kerana orang baru balik haji, orang bersemangat, maka dia ambil bulan Muharram sebagai bulan awal kiraan hijrah. Maka dikira tahun hijrah itu bermula daripada bulan yang pertamanya ialah bulan Muharram. Tapi Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Ada soalan? Ya, silakan. Sebelum daripada Sayyidina Umar. Okey. Kita kena tahu bahawasanya orang Arab ni dia tak ada tahun. Dia hanya mengingati tahun berdasarkan kepada peristiwa. Apa peristiwa utama tahun tu? Sebab itu kita panggil tahun gajah. Sebab Arab tak ada tahun. Amul Fil. Sebab tahun itu tahun gajah kerana gajah telah digunakan oleh Abraha untuk menyerang Kaabah. Jadi nak ingat tahun bila berlaku? Tahun gajah. Jadi dia akan ambil nama-nama tahun, nama-nama peristiwa yang penting untuk sebut tahun tu. Sedangkan orang Egypt, orang Mesir, orang Rom, orang Parsi, mereka semua ada tahun. Mereka dah ada berapa ribu, orang Arab tak ada. Jadi apabila orang Arab pula, mereka hidup
mereka hidup dalam keadaan di badui padang pasir dan mereka tak ada banyak surat menyurat. Mereka tak kisah. Mereka semua kehidupan mereka tabi'i. Mereka ingat puisi, syair pun dengan akal, dengan ingatan mereka tak tulis. Siapa pernah tengok saya cerita tentang Harbu Dahis? Harbu Dahis. Dahis dengan Ghabra. Peperangan antara Dahis dan Ghabra, kuda Arab. Kerana kuda dia berperang 40 tahun. Jadi Arab dia nature macam tu. Pada zaman Nabi SAW, benda ni tak timbul sangat. Abu Bakar merintah 2 tahun. Bila Umar naik, sekarang orang Islam bila bermula pada zaman Nabi, mereka sudah mula pada zaman Nabi pun agak macam kehidupan tu agak macam basic. Nabi punya urusan, orang datang dalam masjid, bila jumpa semua perwakilan Nabi, baru orang bagi tahu orang tak baca surat melainkan kena cop, baru Nabi cop dengan cincin Nabi. Tak banyak. Tapi bila zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang. Islam dah berperang dengan kerajaan Parsi, Islam dah berperang dengan kerajaan Rom. Dan surat menyurat telah berlaku antara kuasa-kuasa ni. Maka orang Islam kata pada Sayyidina Umar, jadikanlah untuk kita tahun macam mana orang ajam ada tahun. Jadi Sayyidina Umar itulah bermula idea untuk letakkan tahun. Maka ada yang mencadangkan supaya diletak pada tahun kelahiran Nabi. Umar tak setuju, kerana tak mau sama macam Kristian. Ada yang mencadang tahun Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, juga tak menarik perhatian Umar. Tapi apabila dicadangkan supaya tahun di mana Nabi memulakan hijrah, Umar menganggap itu ada signifikan. Sebab apa? Sebab tahun hijrah ialah tahun kemenangan. Orang Islam berjaya membina tamadun. So antara Nabi yang membentuk kerajaan di Madinah hanya 10 tahun, Abu Bakar hanya 12 tahunnya. Zaman Umar baru start pemikiran ni. Artinya sebelum tu, kalau kita nak tanya, sebelum tu lebih kurang tak sampai 20 tahun. Jadi tak ada kalut dengan orang Islam tentang tahun. Tapi apabila mereka mula berurusan dengan kuasa-kuasa besar, orang Islam mula menetapkan tahun untuk kiraan mereka sendiri. Dan ini sementara bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, semua bulan-bulan ni memang dah ada dalam masyarakat Arab. Bukan bulan ni bukan Nabi baru buat nama, tak. Bukan Umar baru buat nama, tak. Memang dah masyarakat Arab dah ada bulan ni. Bulan ni memang bulan Arabnya. Tahun saja. Starting untuk kiraan tahun tu saja yang Umar tetapkan. Itu saja. Itu sebenarnya kita anggap Islam tu dia membina tamadun. Arab were nothing. Tak ada apa-apa orang Arab. Tapi apabila Islam datang, Islam bina tamadun untuk mereka. Mereka tahu nak buat kalender mereka. Mereka tahu nak buat mengatur urusan mereka. Sebab agama ini mengajar manusia membina tamadun mereka. Solah ada batalnya, wuduk pun ada batalnya. Bagaimana sekiranya batalnya syahadah? Macam pantun. Semua perkara dalam agama ni ada hukum, semua hukum benda ada benda yang boleh membatalkannya. Syahadah ada benda yang boleh batal. Dia panggil nawaqidul Islam ataupun nawaqidus syahadatain. Perkara yang membatalkan syahadah. Maksud perkara yang membatalkan iman. Seperti syirik. Bertawakal selain daripada Allah Ta'ala. Menyeru selain daripada Allah Ta'ala untuk minta pertolongan dalam perkara yang menjadi hak Allah saja tolong. Ini semua membatalkan iman, syahadah. Jadi manusia kena belajar batal iman sebelum dia belajar batal syahadah. Kenapa? Bila syahadah batal, wuduk batal. Bila syahadah batal, salat batal. Sebab itu orang yang salat dalam keadaan syahadah dia batal, maka salat dia tak dikira.
Cumanya biasanya orang yang syahadah batal ni tak solat je lah. Kalau dia sebut satu benda dia tak sengaja, syahadah ni tak boleh kita. Wuduk ni tak sengaja pun dia batal. Kita terbuang angin dalam keadaan tak sengaja, batal. Tapi syahadah kalau tak sengaja tak batal. Hatta kita buat tersilap perkataan pun tak batal. Sebab tu kita tengok dalam hadis tentang taubat, satu hamba Allah, Nabi cerita tentang seorang hamba yang mana dia naik kenderaan dia di tengah padang pasir. Tiba-tiba kenderaan dia lari, tinggalkan dia bersama dengan makanan-makanan dia sekali. Tinggal dia seorang-seorang di tengah-tengah padang pasir, duduk dia. Tuan-tuan, pernah padang pasir bagaikan lautan. Kita tak tahu nak pergi mana kalau kita tinggal tengah padang pasir. Tertinggal di tengah padang pasir. Kalau tuan-tuan pernah tengok padang pasir, tuan-tuan tahu. Kok mana mata pun kita tengok sama. Nak pergi mana tak tahu. Kenderaan dia lari. Kuda dia lari. Makanan dia juga sama. Pergi yang kuda tu. Dia hanya berehat, sandar, tunggu mati je lah. Dia buka-buka mata dia. Dia tengok-tengok. Tiba-tiba kenderaan dia main balik. Dia seronok. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Bukan dia nak kata, terkalih syok sangat. Nabi kata Allah Ta'ala lebih suka dengan taubat hamba lebih pada dia ni lagi. Tapi hadis ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Sesiapa yang tersasul mengucapkan satu perkataan kufur, sedangkan dia tak bermaksud, maka dia tidak menjadi kafir. Dia tak jadi kafir. Dia tak maksudkan, tapi dia tersebut silap yang dia maksudkan. Sebab tu kadang-kadang kena jagalah hal ni. Kena jaga orang yang suka hukum orang sebagai kufur. Jangan dia kufurkan orang dalam keadaan orang tak maksudkan. Ada lagi soalan? Mana tu tadi? Ada yang soalan tuan? Minggu depan kita baca hadis lagi. Hukum membelah burung dalam sangkar, makan dan minum semua cukup. Dia punya iklan bawah, makan dan minum semua cukup. Apa saja dalam bentuk jika membawa kepada penyiksaan haram. Apa saja. Kalau kita belah tu dia tak tersiksa, dia besar, dia boleh terbang, dia boleh ni, tidak termasuk di dalam perkara-perkara yang diharuskan. Tapi jika kita kurung dalam keadaan dia tersiksa, kita sempitkan dia. Karena kalau kita kurung dia dalam sangka yang luas, kemungkinan tak mengapa untuk dia. Tapi kalau dia terseksa dalam keadaan yang dia sempit, maka dilarang oleh syarak. Sebab tu kalau nak belah bagi besar. Ada soalan? Ya. Yang ini pada awal Nabi bukan membacakan boleh Nabiul Ummi disebut dalam Quran berapa kali. Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, yakni tak boleh membaca. Ada di kalangan beberapa aliran kata Nabi tidak ummi, seperti Syiah menentang habis-habisan kata Nabi ummi. Syiah kata Nabi itu boleh membaca, kerana kalau orang tu bijak tak boleh membaca, orang tak anggap bijak. Syiah takwilkan perkataan Nabi, ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca, dengan maksud aku tidak pernah membaca, bukan maksud aku tidak boleh membaca.
Ma ana biqari, maksudnya aku bukan seorang pembaca. Qari itu isim fa'il. Ma ana biqari, aku bukan seorang pembaca. Tetapi Allah Azza wa Jal, ahli sunnah majoriti berpendapat Nabi memang seorang ummi. Di atas berapa sebab? Umminya Nabi dengan dia tak boleh membaca adalah satu mukjizat yang besar bagi membuktikan Nabi tidak petik Al-Quran daripada mana-mana orang. Kerana orientalis, sebahagian mereka cuba nak buat satu andaian bahawasanya ketika Nabi pergi ke Syam bersama dengan bapa saudara dia Abu Talib, ketika itu Nabi mengambil sebahagian daripada maklumat buku-buku lama daripada padri-padri di Syria, dan buku itulah yang Nabi bawa balik, dan Nabi cuba cetuskan idea membuat agama baru, kata mereka. Tetapi dengan Nabi tidak boleh membaca, dan ini banyak, sehingga Nabi tanya Ali bin Abi Talib, mana ayat tu? Ali bin Abi Talib kan tak mau padam Bismillahirrahmanirrahim. Nabi padam dengan tangan dia, dan Nabi suruh orang lain tulis. Kalau Nabi SAW boleh membaca, akan dijadikan satu bahan bahawasanya baginda mengutip idea-idea ini daripada buku-buku lama, baginda study. Tapi ini tak mungkin. Sebahagian mereka cuba kaitkan bahawasanya baginda study idea tentang kitab-kitab lama daripada daripada bapa saudara Khadijah, yang mana dia boleh menulis Taurat dan Injil. Sebab tu Quran berulang kali menyebut Nabiul Ummi, Nabi yang ummi, dia tidak membaca dan menulis. Jadi kita bersetuju dengan itu adalah hikmah, dan ada orang tulis buku khas untuk membuktikan Nabi sebenarnya memang ummi. Dan idea untuk menyatakan Nabi boleh membaca itu hanya akan memberi ruang kepada orientalis untuk mendakwa bahawasanya Nabi SAW mengutip karya-karya ini daripada orang lain. Ada lagi soalan? Tuan tak ada? Tak ada, saya nak tutup, saya berdemam. Ada soalan? Orang perempuan tak boleh tanya, orang perempuan tak ada soalan dah. Ada soalan ni. Ada soalan? Tak ada, tuan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita, insya-Allah. Kita berhenti awal sikit malam-malam ni kerana, dan saya nak tanya semua orang yang datang kuliah ni, buku ni cukup untuk semua? Ada yang tak dapat buku? Dan kemudian saya ingat tadi pengumuman Syekh Wahab dah buat pengumuman tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung kuliah kita pada minggu depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.